Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pengerusi serta barisan ahli jawatan kuasa surau, yang saya kasihi dan saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Haji-haji, Haji-hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kesihatan tubuh badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya turut doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan keizinan oleh Allah, masih lagi diberikan ruang peluang yang ada ini untuk kita sama-sama beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyakkan kita bersyukur kerana kita dah masuk dalam bulan Rajab. Imam kita pun telah berdoa, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan ya Allah sampaikanlah ya Allah kami sehingga mana masuknya dalam bulan Ramadan. Maka sama-samalah kita perbanyakkan berdoa, minta Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang ruang yang ada ini sekali lagi tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang, dapat lagi kita bertemu dengan Ramadan yang dijanjikan segalanya ibadah kita, segalanya kebaikan kita semuanya digandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok dalam bab yang pertama, kitab yang pertama, iaitu kitab dalam bab solat. Dalam mukadimah kita pada setiap malam kuliah saya, kita akan berbicara tentang bab solat, iaitu dalam bab menghadap sutrah. Sutrah ataupun dinamakan sebagai penghalang. Penghalang ketika mana kita solat, maka di hadapan kita kena ada penghalang. Kita solat dalam surau ni, penghalang kita adalah dinding. Ni mimbar ini adalah penghalang kita. Maka penghalang untuk apa? Penghalang daripada orang boleh lalu di hadapan kita. Itu nama ada sutrah. Maka bila mana sutrah ini, bila mana setiap orang yang solat, maka di hadapan dia kena letak sutrah. Contoh kita solat dalam surau ni, sutrah kita ini adalah ni, line-line kapek kita ni. Sejadah kita adalah sutrah. Maka bila mana di hadapan kita ada sutrah, ada penghalang,
Lepas daripada sutrah itu, orang dah boleh lalulah di hadapan kita. Sehingga kan tuan-tuan, kalau mana kita solat di saf yang kedua, maka saf yang pertama ni orang dah boleh lalulah di hadapan kita walaupun kita solat di saf yang kedua. Sebab line ini, saf ni adalah sutrah, maka tidak berdosa. Ini kita akan tengok pada malam ni secara ringkasnya pada malam ni insya-Allah. Dalil sutrah ini sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yarnu minha." Apabila salah seorang di antara kamu solat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia solat dengan menghadap sutrah dan dekatkan padanya. Maka bila mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu bila mana solat, maka di hadapannya kena ada sutrah. Maka dekatkan diri kita dengan sutrah. Sebab tu kadang-kadang kita ambil kain, contoh kain ridak yang saya bawa ni, maka kain ridak ni dijadikan sebagai sutrah. Kita letak dia ataupun kita buka, kita solat di atas kain, maka kain ni sebagai sutrah. Ataupun kita letak di hadapan kita macam tu, maka kita beribadah, kita solat. Maka bila mana orang nak lalu di hadapan kita, tidak berdosa. Ada orang letak beg, dia pergi dekat perhentian RNR, maka masuk tempat surau RNR tu, musalla tu, maka nak solat orang ramai. Kat mana kita nak solat payah sebab orang nak lalu dan sebagainya. Maka ambil lah contoh payung ke, tongkat yang kita bawa ke, apa-apa saja, maka kita letak di hadapan kita. Maka bila mana kita nak solat, teruskan solat, maka orang tu boleh lalu di hadapan kita, tidak mengganggu sekalipun. Ataupun kita solat di rumah, rumah kita taklah sebesar mana, maka kita tiada ada ruang untuk kita solat, maka kita gunakan sejadah. Sejadah yang petak itu boleh dijadikan sebagai sutrah. Maka bila mana anak kita nak lalu ke, isteri kita nak lalu ke, tidak berdosa. Maka boleh lalu di hadapan orang yang solat, tetapi jangan lalu di atas sejadah, lepas daripada sejadah. Maka itu kata Nabi SAW, orang yang nak solat ni boleh gunakan sutrah supaya mana tidak mengganggu ataupun boleh memberi ruang pada orang lain untuk lalu. Sama juga kita solat di belakang orang yang tengah duduk ketika mengaji Quran. Contoh kita pergi di mana-mana surau tu, dia tidak ada saf, ataupun musalla, perhentian, tempat perhentian dan sebagainya. Maka kita tengok ada seorang lelaki ni sedang duduk baca Quran, maka kita solat di belakang orang yang tengah baca Quran tu, maka orang yang baca Quran itu adalah sutrah. Maka tidak ada masalah, orang lain boleh lalu di hadapan dia, tidak berdosa. Kalaulah tak ada sangat dah, orang pun duduk baca Quran pun tak ada, sah pun tak ada, sejadah pun tak ada, sekurang-kurangnya boleh tarik satu line. Tapi jangan nak permit maka permanen pula. Lepas habis-habis sembahyang nak tonyoh tak boleh padam pula. Dah lah tempat orang, jangan. Maksudnya ambil sesuatu, boleh gariskan, dijadikan sebagai sutrah. Ini di antara perkara yang kalau kita lihat pada malam ni sebagai mukadimah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul maghrul baina yaday al-musalli ma za alaih lakana an yakhifal arba'in khairan lahu min an yamura baina yaday." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya orang yang melintas di hadapan orang yang sedang solat mengetahui dosa, dia nak lintas depan orang solat tapi dia tahu badan ni berdosa, yang ditanggungnya nescaya dia memilih untuk berhenti selama 40 tahun. Kalau dia nak tahu, kalau dia tahu dah benda ni berdosa, maka dia sanggup berhenti. Kata Nabi SAW, 40 tahun dia sanggup berhenti. Dia tak akan lalu di hadapan orang yang melintas, di hadapan orang yang sedang solat, melintas di hadapan orang yang tengah solat. Sebab apa kata Nabi? Sesungguhnya dia adalah berdosa, dan itu baik untuknya daripada melintas di hadapan orang yang sedang solat. Dia sanggup berhenti 40 tahun daripada dia melintas di hadapan orang solat, sebab dia mengetahui itu adalah dosa. Sebab tu kita jangan lalu di hadapan orang yang solat. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu solat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana seseorang itu solat dan dia menghadap ke arah sutrah, menghadap ke arah sutrah, untuk menutupi daripada manusia, menghalang daripada manusia untuk lalu di hadapan dia. Lalu ada seorang yang ingin melintas, kita dah semayang dah ni depan sutrah, lalu kata Nabi SAW, ada yang nak melintas di hadapan dia.
hendaklah dia menghalanginya pada lehernya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia solat Allahu Akbar, maka tengah-tengah solat ada orang nak lalu, sedangkan dia letak dah sutrah. Dia letak dah sutrah kat depan dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tahan, jangan bagi dia lalu di hadapan kita. Ni tuan-tuan, kalau malam kita pergi Mekah, tiba umrah ke, pergi buat haji ke, duk tawaf ke, bagaimana ke, kita tak perasan orang tengah solat. Maka bila kita lalu, dia pun tahan. Dia pun tahan, kita pun tunggu tuan-tuan. Tapi orang kita ni tak main mengaji. Malam ni dia tak main. Bila orang tu tahan tuan-tuan, dia pun berhenti. Lama sangat orang tu kiam balik, dia pun lalu balik depan orang tadi tuan-tuan. Tu sebab orang tak mengaji. Sedangkan dia tahan tu, tak bagi lalu dah. Tapi kita tak tahu rupanya benda ni berdosa, kita lalu juga di hadapannya. Maka bila mana orang nak lalu, kita tahan. Kata Nabi, tahan di bahagian leher dia. Maka kita boleh tahan macam tu, seolah macam tu. Kita tak membagi dia lalu melintas di hadapan kita. Maka satu pergerakan je lah, satu dia. Maka tidak membatalkan solat. Tapi jangan pula kita nak tahan, buat macam tu pula. Jangan nak bagi dia lalu. Tak suruh buat macam tu. Kalau buat macam tu, batal. Berapa kali dah pergerakan kita, tak boleh. Ni kita kena tengok tuan-tuan. Kalaulah orang tu enggan, kata Nabi SAW, tetap juga nak lalu, kita dah tahan dah, dia nak pergi juga. Kata Nabi SAW, perangilah ia, tahanlah dengan kuat, kerana dia hanyalah syaitan. Kita dah tahan, dia nak pergi juga, maka kita boleh perangi dia. Maksudnya kita boleh berkeras sikit. Tahan dia, jangan bagi dia lalu. Kalau dia nak lalu juga, fa innama huwa syaitan, maka nescaya dia adalah syaitan. Sebab tu tuan-tuan, kalau mana kita mengaji baru kita tahu punya tak boleh kita nak lalu depan orang yang solat. Nak lalu boleh, tapi lalu di hadapan sutrah. Sama juga kita solat Jumaat, kita datang awal tapi kita duduk kat depan pintu. Lepas tu solat pula sunat depan pintu. Orang nak lalu tak boleh dah. Ni pun kena cerdik. Kalau kita datang awal solat Jumaat, masuk penuhkan dulu sah hadapan. Biarkan orang yang kemudian tu boleh masuk. Setengah orang dia sampai awal, dia duduk di belakang. Maka bila nak sampai tuan-tuan, orang pakat main, nak dekat khutbah ke apa ke, orang pakat masuk, terpaksa kena langkah dia. Langkah tu berdosa. Kita tak boleh langkah tuan-tuan orang dah duduk, kita duduk langkah, tak boleh. Tapi dalam bab ni tuan-tuan, orang yang datang awal tu penuhkan dulu di saf, di saf hadapan. Marulah orang yang kemudian tu ikut di belakang tuan-tuan, ikut di bahagian saf di belakang. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam arti katanya tuan-tuan, kita nak solat, nak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka kena ada sutrah di hadapan kita. Kalau kita solat dalam surah ni tidak ada masalah, sebabnya kita ada saf, kita ada sejadah dan sebagainya. Maka kalau ada orang solat sunat pun kita boleh lalu ya tuan-tuan, lalu di hadapan luar daripada sejadah dia. Maka saf ni dijadikan sebagai sutrah, maka kita boleh lalu di hadapan dia, tidak ada masalah. Sebab tu tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu pada malam ni tentang bab sutrah, iaitu penghalang, moga-moga ada manfaatnya insya-Allah. Wallahu a'lam. Untuk kitab yang kedua tuan-tuan pada malam ini insya-Allah tak ada dalam buku tu. Malam ni saya nak buat petikat lain. Sebelum ni saya dah tekankan tentang bab rawatan untuk penyakit jantung. Penyakit jantung saya dah tekankan bagaimana amalan dia. Rasanya saya dah bagi dah. Semua surau-surau masjid yang saya pergi, semua saya dah bagi dah amalan untuk yang ada masalah penyakit jantung. Pada malam saya nak bagi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala satu amalan, iaitu amalan yang ada masalah penyakit sakit lutut. Sakit lutut, sakit pinggang, sakit saraf. Ini amalan tuan-tuan boleh buat, amalkan, mudah sangat amalan ni. Sambil duduk pun boleh buat ya, dan sebaik-baiknya amalan ini dilakukan selepas solat fardu ataupun pada bila-bila masa saja rasa sakit kita buat. Tak sakit pun buat. Maka ini sebagai amalan. Amalan. Yang pertamanya kita mesti berniat pada Allah sebelum nak buat. Niat, ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku ya Allah. Dan kita kena sebut, ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku ni untuk memudahkan urusan aku beribadah padamu ya Allah. Lengkapkan doa tu. Kalau siapa ada boleh record. Kalau ada handphone boleh record tuan-tuan, balik boleh tengok balik. Tapi kita ni jenis semua boleh hafal, tak ada masalah. Tulis pun tak payah.
Masing-masing boleh hafal tuan-tuan, tak apalah, senang kan ni. Oh ni ada ni, boleh tengok kat sini tuan-tuan. Tu kata mudah tu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, yang pertamanya niat kerana Allah Ta'ala, aku buat ni ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku supaya memudahkan urusan aku nak beribadah padamu ya Allah. Itu ya doa kita. Niat yang pertama. Yang keduanya, selawat kepada Nabi SAW. Apa-apa pun yang kita nak buat, daripada segi apa pun sekalipun, minta keberkatan. Selawat banyak-banyak. Sama juga dalam doa kita. Dalam doa kita, kita nak minta apa-apa doa sekalipun, mulakan dulu dengan selawat. Paling tidak pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cukup. Maka kita contohkan orang yang ada penyakit lutut. Contoh ni lutut. Maka tadi dia berniat, maka dia berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurang 3 kali. Maka tuan-tuan pegang kepada lutut ni, gusap kepala lutut ni sambil kita berniat, sambil kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dah habis selawat, baca bismillahirrahmanirrahim, wa iza batastum jabbarin, tolak ke bawah. Wa iza batastum jabbarin, wa iza batastum jabbarin, wa iza batastum jabbarin. Habis 3 kali tu, tarik nafas, tepuk kat kepala lutut tu. Niat bagi Allah sembuhkan penyakit di bahagian lutut kita. Kalau ada masalah di bahagian pinggang, contoh yang ada masalah batu karang, ada masalah batu karang ataupun sakit di bahagian bawah pinggang, pegang di bahagian belakang kat bahagian pinggang, tolak ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim, wa iza batastum jabbarin, wa iza batastum jabbarin, wa iza batastum jabbarin. Ulang 3 kali, maka tepuk tuan-tuan, tepuk di bahagian pinggang, di belakang kita, dan di sebagainya. Itu di antara amalan orang yang ada masalah di bahagian pinggang. Kalau dia sakit di bahagian tangan, maka tepuk tuan-tuan di bahagian tangan sambil membaca wa iza batastum jabbarin. Ni mudah tuan-tuan. Sakit di mana-mana, kalau sakit bau, tepuk dia bau. Orang yang ada masalah gangguan dalam tubuh badan dia, baca doa ni, tepuk di bahagian bau kiri dan kanan, dan insya-Allah Allah akan keluarkan apa penyakit. Niat ketika mentepuk ni, Allah keluarkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ulanglah. Berapa kali kita nak ulang pun kita boleh ulang, sambil-sambil duduk tu pakat tepuk. Lutut kita dua-dua belah tu urut ke bawah sambil baca wa iza batastum jabbarin, ulang 3 kali, maka tarik nafas, niat dalam hati, tepuk kepala lutut kita tuan-tuan. Jadi itu dia amalan yang boleh saya bagi. Moga-moga amalan tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah tapi jarang orang nak buat. Tapi malam ni insya-Allah saya berikan kepada tuan-tuan amalan itu. Moga-moga tuan-tuan rahmati Allah dapat manfaatnya dan boleh sampaikan juga kepada sahabat-sahabat kita yang tidak hadir dan sebagainya. Salah satunya manfaat untuk kita tuan-tuan. Jadi beramallah. Biarlah kita beramal, maka kita tahu di antara fadilat dia. Ayat daripada ayat Quran surah Asy-Syura tadi tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil ayat tu untuk tuan-tuan amalkan. Kalau batu karang, contoh kalau kita tak boleh buat sendiri, kita boleh minta isteri kita buatkan, ataupun anak kita, ataupun cucu kita. Cucu kita duduk kat rumah kita, atau nak picit badan tak, nak tumbuk tak belakang budak-budak, dia tumbuk, kita baca. Dia tumbuk tu, kita baca wa iza batastum jabbarin, wa iza, kita baca. Kalau suruh dia tak baca dah. Jadi kita andaikan dia tepuk tu, kita baca, Allah keluarkan penyakit-penyakit dalam tubuh badan kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya berikan pada tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, jadikan ia sebagai amalan dalam kehidupan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kitab kita, kitab Nota Ajar Seorang Mukmin. Kita Nota Ajar Seorang Mukmin, iaitu masih lagi kita sambung dalam bab sabar dalam meraih darjat takwa. Yang pertamanya, katanya pengarang kitab ini, pertamanya manusia ini akan diuji dengan rasa takut. Manusia seringkali akan diuji dengan perasaan takut. Ada orang tuan-tuan rahmati Allah, takut dia kadang-kadang sehingga kan dia tak boleh nak buat kerja apa, sentiasa dalam ketakutan.
Yang mana ketakutan itu adalah perkara yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang, tuan-tuan rahmati Allah, dia punya takut dia tu sampai tak boleh nak makan pun dah. Ada orang kalau naik takut, tuan-tuan, berdebar-debar jantung dia. Ni macam-macam penyakit takut ni. Kadang ada setengah orang takut tu sekejap ya hilang, tuan-tuan. Ada setengah orang takut tu tiap-tiap hari dia takut. Ada jenis penyakit macam tu, tuan-tuan. Dia rasa sekejap, dia rasa sakit sikit, dia mula takut. Berdebar-debar jantung dia, tuan-tuan. Ada penyakit jenis ni. Bahkan ketakutan salah satu daripada tabiat manusia. Dan banyaknya ketakutan yang kita rasakan, baik itu ketakutan yang nyata ataupun ketakutan yang berlebihan yang kita ciptakan sendiri dalam fikiran kita. Kadang-kadang kita yang bawa sendiri perkataan takut tu. Anak-anak kita takut, sebab apa mereka takut? Tengok cerita hantu. Bila mereka tengok cerita hantu, benda tu masuk dalam pemikiran dia, maka dia akan rasa benda tu takut sangat. Duduk dalam rumah pun takut, sedangkan tak ada apa pun rumah kita. Ni yang boleh menyebabkan mengganggunya emosi mereka, boleh mengganggu fikiran mereka. Sebab tu setengah orang, tuan-tuan rahmati Allah, tak boleh tengok aksiden. Aksiden tu satu batu ni. Tengok budak ni baru dengar cerita. Dia punya takut lah, tuan-tuan. Ada tak jenis macam tu? Ada. Dia tak boleh mendengar berita-berita yang menakutkan, walaupun tak berlaku pun dalam hidup dia. Dia tak boleh, jenis orang tak boleh dengar, tuan-tuan. Ini salah satu juga ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu manusia takut akan gempa bumi, kelaparan, kehausan serta musuh yang terlihat dan tidak kelihatan. Begitu juga perasaan takut dirasai sama ada di dalam pekerjaan. Takut dirinya dikhianati. Dalam kerja pun takut. Sama juga yang berlaku gempa bumi di Turki. Yang tidak dijangka-jangkakan, tuan-tuan, 100 tahun baru jadi balik, tuan-tuan. Sehingga kan boleh menghancurkan habis Turki, tuan-tuan. Berpuluh ribu dah saya yang dijumpai mati. Adakah mereka sangkakan benda ni akan berlaku? Tak sangka. Sebab ini adalah ujian Allah. Allah bagi. Dan tidak mustahil juga kalau Allah nak bagi dekat Malaysia. Sebab tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap mana yang berlaku itu mesti ada puncanya. Bila mana satu negara itu, tuan-tuan, mungkin manusia itu khianat kata Allah Subhanahu Wa Taala, tak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada, tuan-tuan, saya tengok rakaman tu, wallahu a'lam betul ataupun tidak, rakyat mereka sehingga tak tahu nak selawat pun ada. Tak tahu betul ke tak video tu. Satu wartawan ni, tuan-tuan, berjalan di bandar ni, tanya selawat pada Nabi SAW. Dia kata selawat tu apa? Selawat pun tak tahu. Ada yang suruh selawat, dia mengucap kedua kalimah syahadah pun ada. Lepas tu gelak-gelak pula, tuan-tuan. Sambil-sambil menghina Nabi SAW, mempermainkan nama Allah, nama Nabi dan sebagainya. Itu pun mungkin juga salah satu puncanya Allah bagi macam tu, tuan-tuan. Maka kita ni, tuan-tuan, alhamdulillah lah, moga-moga tak ada lah, tuan-tuan, perkara-perkara macam tu. Mintalah Allah jauhkan, tuan-tuan. Dan begitu juga dalam rumah tangga pula, perasaan takut sekiranya hidup tidak bahagia, bercerai-berai dan sebagainya. Dalam keluarga pun, tuan-tuan, kita takut. Lebih-lebih lagi, tuan-tuan, bila mana kita telah berusia, maka perhubungan keluarga kita ni sehingga tidak boleh berkekalan. Takut keluarga dia, tuan-tuan. Ini yang boleh berlaku, tuan-tuan. Maka kena buang perasaan takut ni. Dan juga kita takut akan masa depan kita. Juga kita takut akan masalah keuangan kita, takut akan hilangnya pekerjaan. Maka banyak lagi ketakutan-ketakutan yang lain. Maka, tuan-tuan rahmatullah, banyaknya perkara yang kita boleh takut dalam hidup kita ni. Sebab apa boleh jadi ketakutan begini? Sebab dia tidak meletak sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia letak sesungguhnya Allah tu duduk di hadapan dia, apa-apa pun Allah di hadapan dia, apa pun Allah dulu, maka tidak ada langsung perasaan takut. Kalau perasaan takut tu main saya, maka dia pergi semula, tuan-tuan. Sebab kita berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mana kita tak berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita leka dengan kehidupan kita, kita
menggunakan pemikiran kita ini dengan ketakutan, maka ini yang boleh menyebabkan seseorang itu tuan-tuan dinamakan sebagai penyakit anxiety. Penyakit anxiety tuan-tuan ia dikatakan sebagai penyakit dalam ketakutan. Ada orang sakit takut ni boleh menyebabkan sampai gila. Dia punya takut tuan-tuan boleh sampai gila pun ada. Ada juga yang takut, wa na'udzubillahi min zalik, takut ni sampai membunuh diri. Ni ada kes-kes tuan-tuan, mungkin tuan-tuan perempuan tak tahu, ada kes. Lebih-lebih lagi ketika mana kita PKP yang terlepas tuan-tuan. Bila mana kita tengok kajian-kajian kita tuan-tuan, banyaknya daripada kalangan-kalangan orang yang duduk dalam rumah lama tak boleh keluar ni, ada yang nak membunuh diri. Dia tak rasa takut sangat duduk dalam rumah, rasa sangat tekanan dan sebagainya, maka tuan-tuan ada yang sanggup nak membunuh diri tuan-tuan. Duduk rumah lama-lama dia kata tak tahu nak buat apa. Lepas tu dia tak tahu nak ada urusan-urusan yang lain, dia tak tahu nak isikan diri dia dengan apa. Macam kita alhamdulillah tuan-tuan duduk PKP seronok tak? Seronok. Duduk dengan keluarga, duduk dengan anak-anak, duduk dengan cucu dan sebagainya tak? Solat berjemaah sama-sama, mengaji Quran sama-sama, seronok tak? Seronok. Saya akan tambah lagi minta apa? Banyak benda boleh buat. Duduk baca Quran sama-sama dengan anak, semak baca-bacaan Quran dengan anak. Kita buat tadarus pula tiap-tiap hari tadarus. Tapi mana duduk dalam rumah solat jemaah sama-sama, azan dalam rumah, jadikan surau, kemas rumah cantik-cantik. Jadi maksudnya apa? Adanya benda yang kita nak buat. Maka bila mana ada benda yang manfaat yang boleh kita buat, maka akan hilanglah perasaan-perasaan takut ini dalam kehidupan kita. Apa yang pasti ketakutan itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Itu kena ingat. Kadang-kadang perasaan takut itu kalau mana kita berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat perkara ini Allah yang bagi. Satu nikmat kepada kita untuk kita ingat kepada Allah. Bila mana rasa takut, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila mana kita menyadarinya, maka seharusnya setiap daripada kita memerlukan rasa takut tersebut. Dan sebab dari rasa takutlah kita kenal apa itu berani akan keberanian. Dan juga dari masa takutlah munculnya pada rasa cinta. Ternyatanya ketakutan itu hanya membuahkan kebaikan dalam hidup kita. Maka ketakutan ini Allah nak berikan ujiannya ke atas kita. Bila mana kita rasa takut, itu adalah salah satunya nikmat yang Allah nak bagi sepatutnya. Kita rasa takut sebab apa? Suruh ingat kepada Allah. Sebab tu bila mana ketakutan itu, dia boleh mengajarkan kita bagaimana nak jadi seorang yang berani. Bila dia rasa takut, lawan dengan diri dia, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menjadi seorang yang berani dalam hidup dia. Maka jadilah syukurilah setiap rasa takut yang Allah ujikan pada kita. Dan janganlah kita takut menghadapi rasa takut. Maka jangan kita ada perasaan takut. Saya pernah tengok tuan-tuan rahmati Allah, Allah uji hidup dia dengan pelbagai penyakit. Pelbagai ujian Allah berikan ke atas dia, tapi hidup dia tuan-tuan cukup berani. Allah uji dia sakit tuan-tuan, dia sabar banyak-banyak, dia tunjukkan diri dia berani tuan-tuan. Sampailah di penghujung nyawa dia tuan-tuan, berani, dan kita nampak dia memang kuat. Sebab dia boleh tuan-tuan, Allah berikan dia ketakutan ataupun Allah berikan dia kesakitan, dia bersyukur dengan apa yang Allah bagi tuan-tuan. Maka Allah perbalikkan bagi diri dia rasanya keberanian dalam diri dia tuan-tuan. Lalu ujian yang kedua yang selalunya berlaku dalam kehidupan kita itu ialah manusia yang cukup takut dengan rasa lapar. Dan apabila masalah perut adalah masalah yang tak boleh diabaikan ataupun diberikan pengurangan, sebab dari sinilah sumbernya kekuatan kita. Maka lapar ni tuan-tuan, tapi katanya para ulama, kita makan ni tuan-tuan, bukan setiap waktu kita kena makan. Makan bila mana kita berasa lapar sahaja. Baru ni saya jumpa seorang alim ulama tuan-tuan, saya jumpa dia cakap tentang
sambil sembang dia tuan-tuan, dia cakap pasal pemakanan. Dia kata, ustaz, saya makan nasi ni satu hari sekali je, dia tahu. Yang dikatakan makan pagi tu adalah mitos, dia kata. Makan breakfast pagi tu mitos. Tak makan pun tak apa, ustaz, dia tahu. Tak makan pun tak apa. Tapi kita ni dah diajar dah. Pukul 8 ke pukul 9 sebelum tu kita kena isi perut dan sebagainya. Kena makan dulu, tapi lepas daripada tu tak elok dah makan pagi. Lepas tu makan pula tengah hari. Lepas tu minum petang pula, kena teh tarik ke apa lebih kurang. Sehari malam makan lagi pula lepas maghrib pula. Kira makan lah. Kalau boleh kira-kira mau 4-5 kali juga makan. Itu yang betul-betul rutinnya. Kadang-kadang ada orang lebih daripada tu makan, sentiasa makan. Lambat lepas kawan ajak jom kena. Tapi tak salah tuan-tuan. Selagi mana kita boleh makan tapi berpada-pada. Sebab tu perut kita ni salah satunya punca penyakit. Kita kena ingat. Semua penyakit-penyakit ni berpunca daripada perut. Apa yang kita makan itulah yang boleh menyebabkan penyakit kita tuan-tuan. Sebab tu bila mana nak makan kita kena berpada-pada tuan-tuan. Ingat, jangan kita keterlaluan tentang makanan. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam makan malam tu adalah sebelum maghrib. Tuan-tuan amalkan, nak makan malam tu sebelum maghrib. Sebab apa sebelum maghrib? Sebab dia boleh proses pemakanan kita itu sebelum mana sampai kita nak tidur, perut kita dah stop dah daripada proses. Tapi kalau mana kita balik-balik lagi perkena pula nasi kandak pukul 10 malam pula pergi perkena pula nasi kandak tuan-tuan. Ni pukul berapa ni nak tidur ni? Perut ni dah proses. Dah proses ni tuan-tuan, macam mana kita nak pergi tidur? Tak boleh tidur. Tu yang kadang-kadang kita sampai pukul 1 pagi, pukul 2 pagi tuan-tuan tak boleh nak lena. Lepas tu sekali baru pula kita lena. Tu sebab subuh lari tu. Subuh pun lajak dah tuan-tuan. Sebab apa? Tanya siapa tak main subuh? Tak ada dah ustaz. Malam pergi kena nasi kandak, balik rumah kat pukul 11 lebih, dah kenyang, takkan nak terus tidur. Tak baik kalau tidur awal dia tu. Semua tu tuan-tuan rahmati Allah, kita kena tengok balik. Sebab tu dalam Islam nak makan tuan-tuan sebelum maghrib. Itu cantik. Tapi kalau balik yang rasa macam lapar tuan-tuan, makan awal lepas maghrib, makanlah sikit-sikit kuih ke. Maka jangan makan yang berat. Jangan kena nasi ke apa, jangan. Maksudnya kita nak jaga perut kita. Dan salah satunya tuan-tuan, orang yang nak memudah bangun tahajud. Orang yang nak bangun solat tahajud tengah malam, nak bangun 4 pagi, nak bangun pukul 5 pagi, paling tidak pukul 6 pagi nak bangun awal. Salah satunya kurangkan makan waktu malam. Tapi kalau makan malam kenyang, esok pagi tuan-tuan susah betul nak bangun. Susah nak bangun. Maka sebab tu Islam ajar makan malam sebelum maghrib. Tapi makan awal saat malam lapak balik, dia kata betul juga. Maka carilah yang ringan-ringan, mungkin nak makan buah ke dan sebagainya, itu yang dibolehkan. Dan dari sinilah kita bertahan untuk hidup, sehinggakan masalah kelaparan ini menjadi cukup berat bagi setiap manusia. Dia cukup takut daripada kelaparan ni, sentiasa dia nak makan tuan-tuan. Dan tidak ramai yang boleh bersabar atas kelaparan. Ya Allah ujikan sehingga tidak lagi melihat halal dan haram setiap makanan yang masuk pada perutnya. Ni tuan-tuan tak berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan. Dalam masyarakat kita ni bukan tak cukup, kadang-kadang berlebih-lebihan. Ni nak masuk Ramadan ni lagi tuan-tuan. Pergi pasar malam, pasar Ramadan tu pakai tunjuk sikit tuan-tuan, balik-balik masa bawa tu tak apa sedap ni. Balik-balik letak dalam pinggan baru nampak banyak air beli tak perasan. Masa tu lah tuan-tuan baru nak pulun bagi habis. Pulun baru nak bagi habis. Tengok-tengok tak boleh habis, baru nak bagi kat surau tuan-tuan. Maka surau ni penuh dengan kuih yang tak habis berbuka tadi. Tak apalah kalau benda tu elok lagi, boleh dimanfaatkan. Yang kita takut dalam makan tak habis, maka dibuang yang macam tu tuan-tuan, membazir. Ni tuan-tuan, kadang-kadang kalau mana kita hayatinya Ramadan,
Hayati tuan-tuan, bagaimana dikatakan bulan Ramadan itu sendiri, dia bukan untuk kita membazir. Kita jaga sungguh-sungguh tuan-tuan ibadah kita. Kita dah solat semua dah bagus dah, tapi kalau mana kita membazir, alangkah ruginya tuan-tuan ibadah Ramadan kita tuan-tuan. Lumrahnya sifat tamak akan membelenggu apabila manusia diuji dengan rasa lapar. Ni saya pernah tengok tuan-tuan. Bila mana dia lapar, dia jadi tamak dalam hidup dia. Dia nak ambil banyak. Sedangkan bila ambil banyak, lapar, takkan makan habis punya. Beratok nak ambil makanan tuan-tuan, sampai dekat dia cedok lebih sikit. Sebab dia kata apa, kalau buffet ni tak boleh tambah dah ustaz, malu kot orang kalau kita tambah. Dia ambil penuh pinggan tuan-tuan. Dia bubuh ayam, orang ambil seketui, dia ambil 3 ketui, sebab dia memang tak boleh tambah dah. Kalau sekali tuan-tuan, separuh dia boleh makan. Tengok, Allah nak uji saat tuan-tuan. Dia rasa dia boleh makan lah, boleh makan banyak, tapi tak boleh tuan-tuan. Sebab perut dia mengatakan lapar, tapi dia tak boleh nak habiskan semua makanan. Sebab tu bila mana makanan walaupun sedikit, moga ia ada keberkatan. Sebab tu orang kata keberkatan. Ada makanan sikit, kita share pula dengan seorang-seorang sikit tuan-tuan. Itu walaupun sedikit kita makan, kalau ada keberkatan, kenyang tuan-tuan. Kenyang. Sebab tu dalam bab makanan kita jangan ada sifat tamak dalam makanan tuan-tuan. Lebih-lebih lagi ada orang kata, ustaz benda free ustaz, balon dia kata. Memanglah balon tak habis tuan-tuan, membazir pula lagi. Ni kita kena tengok tuan-tuan dalam hidup kita. Tidak sabar dengan rasa lapar itu menjadi penyebab utama berlakunya berbagai konflik seperti kecurian, rompakan dan juga korupsi. Semuanya disebabkan kerana masalah dari perutnya, kerana tidak kuat menahan lapar yang dirasai. Ada orang tak boleh tahan dengan sifat ataupun dengan keadaan yang cukup lapar. Maka bila benar tak boleh tahan tuan-tuan, boleh jadi pelbagai masalah. Contoh orang yang susah tuan-tuan, ataupun orang yang musafir. Orang yang musafir, dia tidak ada duit tuan-tuan, mungkin beg dia hilang, maka dia nak makan, rasa lapar sangat, maka kita kena bantu. Kalau mana kita tak bantu, maka akan berlakulah dalam pelbagai keadaan, contoh kecurian dan sebagainya. Ni tuan-tuan, ini pun adalah perkara yang perlu kita lihat. Bila mana ada orang yang susah, maka kita bantulah orang yang susah. Ada orang yang memerlukan makanan, kita bantulah orang yang memerlukan makanan. Ada orang datang minta sedekah, tuan-tuan, kadang-kadang orang yang datang minta sedekah itu bukan saja dia main minta, mesti ada masalah keuangan, mesti dia ada masalah, dia nak makan dan sebagainya. Maka kita tak salah pun kalau mana kita bagi makanan. Kadang-kadang kita pergi mana-mana tuan-tuan, ada makanan yang orang bekalkan, orang bagi lebih makanan kat kita. Kita balik perjalanan kita tu, kita nampak ada orang yang macam susah, ataupun kita nampak ada orang raja security guard di mana-mana pondok-pondok, maka kita berhenti, kita bagi makanan kat mereka. Kita bagi tu, pahala Allah bagi kita. Walaupun makanan tu kita dapat free ya pun, kita tak beli pun makanan tu, tapi di asbab kita bagi, Allah bagi pahala kat atas kita. Sebab tu hidup kita ni nak banyak pahala ya tuan-tuan. Dan contoh lainnya, perasaan kita membeli jodoh berbuka puasa lah. Sebut dalam kitab ni tuan-tuan. Jodoh berbuka puasa pada bulan Ramadan, jika diikutkan perasaan lapar, kita akan membeli hampirnya setiap makanan yang dijual di bazar Ramadan ketika mana itu. Dan pada waktu inilah kita diuji untuk mengawal diri agar tidak mengikut perasaan. Allahu Akbar. Kita pergi tuan-tuan tengok, semua sedap. Sebab apa? Perut kita lapar. Ni nak sebut pasal Ramadan tuan-tuan, insya-Allah sekali lagi kuliah kita sebut sikit. Tak tahu sempat ke tak tuan-tuan? Sempat? Sempat kita sebut sikit tentang Ramadan tuan-tuan. Nak masuk Ramadan kita tengok sikit. Bila mana perut lapar, kita tengok semua sedap. Tak pernah kita makan pun kita nampak sedap tuan-tuan. Balik-balik tak lalu kita nak makan. Ini sebab apa? Hawa nafsu kita, hawa nafsu makanan. Perut kita lapar, perut kosong. Ketika mana kita diuji tuan-tuan dengan lapar, tak ada kesabaran, semua kita nak beli. Sebab tu kalau boleh tahu ni tuan-tuan, kita berazam
Ramadan kita nak kuatkan semangat kita nak melawan hawa nafsu lapar kita, tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita akan masuk tuan-tuan yang ketiganya, iaitu menguji manusia dengan kurangnya harta benda kita, tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala pada bulan hadapan sebelum nak masuk bulan Ramadan. Tak salah Ramadan 23 hari Khamis, 22 tu sempat lagi kot. Sempat lagi insya-Allah. Kita akan tengok sedikit tentang bagaimana Ramadan, bagaimana permulaan kita nak masuk Ramadan, bagaimana kita nak dapatkan Ramadan tahun ini ada Ramadan yang sebaik-baiknya, lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Jadi insya-Allah kita akan tengok sama-sama. Kita tak dapat buat semua, dapat buat sikit pun jadilah, tuan-tuan. Moga-moga ada manfaatnya insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahmanhu ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, merahmatilah kehidupan kami di atas muka bumi ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, dosanya pasangan hidup kami, dosanya anak-anak kami dan seluruhnya keturunan-keturunan kami ya Allah, termasuklah seluruhnya anak khairah di sini ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, kuatkanlah iman kami ya Allah, jauhkan kami daripada segala ujian-ujian yang berat sehingga kami tidak mampu untuk menanggungnya ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, sampaikan kami dalam bulan Ramadan ya Allah, masukkan kami dalam bulan Ramadan, kerana itulah bulan yang kami tunggu-tunggukan ya Allah, untuk kami meraihkan pahala berlipat kali ganda ketika mana itu ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah, panjangkanlah usia kami untuk kami bertemu dengan Ramadan tahun ini dan Ramadan yang akan datang ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, merahmatilah kehidupan kami ya Allah, kurniakan kami rezeki yang halal, jauhkan kami daripada rezeki yang haram ya Allah. Lindungilah kami daripada segala mara bahaya, lindungilah kami daripada segala penyakit-penyakit berjangkit ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, Engkau lah Maha Pelindung ya Allah, Kau penuhkan rahmat di seluruhnya anak Quraisy di sini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma atim lana bil Islam, Allahumma atim lana bil iman, Allahumma atim lana bi husnil khatimah wa la ta'tim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap sepanjang mana kuliah pada malam ini. Yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang jahil itu kelakar, dan yang gagal itu adalah kelemahan dia sendiri. Apapun doakan saya diteruskan, diberikan kekuatan untuk meneruskan dakwah ini. Moga-moga semuanya dalam kerahmatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana